الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Pengurusi Majlis yang saya hormati, pengurusi dan seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para imam, para bilal, para asatizah dan seterusnya para jamaah muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah. Kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Sekali lagi diberikan kesempatan, ruang yang dengan masa yang ada untuk sama-sama kita dapat mengerjakan solat subuh secara berjamaah. Dan juga kita dapat insya-Allah meneruskan kuliah subuh kita pada pagi ini, iaitu kitab 40 hadis penawar bagi hati yang disusun oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Pada pagi ini kita akan masuk hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hadis ke-20. Kenapa doa ditolak? Kenapa doa ditolak? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Rawahu Muslim. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik
dan dia tidak menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang ia suruh kepada sekalian mursalin, iaitu para rasul. Maka Allah Ta'ala berfirman seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, yang maksudnya, hai sekalian rasul, makanlah dari yang baik-baik, iaitu yang halal, dan beramallah akan amalan yang baik. Dan ia berfirman pula, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik yang telah kami berikan rezeki kepada kamu. Kemudian Nabi SAW menyebut seorang laki-laki yang jauh perjalanannya, kusut rambutnya, berdebu badannya, mengangkat kedua tangannya ke atas langit sambil berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb, maknanya ya Tuhanku, ya Tuhanku. Sedangkan makanannya dari harta yang haram, minumannya dari harta yang haram, pakaiannya dari harta yang haram, dan mulutnya disuapkan makanan yang haram, maka bagaimana akan diperkenankan doanya? Riwayat Muslim. Kita faham mana hadis ini jelas tuan berkaitan dengan bagaimana doa kita diterima dan apa sebab doa kita tidak diterima. Kan? Kita tengok keterangan hadis. Allah memerintahkan kita supaya mencari rezeki daripada sumber yang halal, sama ada rezeki itu untuk dimakan, diminum, dipakai ataupun disumbangkan. Bila sebut bab harta ni, harta bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, persoalannya panjang dan kena jawab. Di akhirat kelak bila kita dihisab oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan harta ni, dia banyak cerita dia. Dari mana kita dapat, ke mana kita belanjakan. Kalau sikit harta, sikitlah soalannya, dan sikitlah apa yang kita nak jawab. Tapi kalau banyak, maknanya tuan-tuan, ada hikmah orang yang Allah Ta'ala tidak kurniakan harta. Di yaumul hisab, sikitlah soalan dan apa yang kita nak jawab. Itu hikmahnya. Tapi kalau harta banyak, dunia mungkin senang. Kan? Dunia mungkin senang. Dan kalau orang beriman dia pegang harta, insya-Allah selamat. Dia tahu dia nak ambil sumber harta itu dari mana, dan dia tahu membelanjakan hartanya itu ke mana. Ini orang beriman. Nanti bila dia di hadapan Allah Ta'ala, maka senang dia nak jawab. Bagaimana orang tidak beriman yang pegang harta yang banyak? Dunia mungkin nampak mewah, hidupnya mewah, berkereta besar, berumah besar, boleh pergi mana-mana, boleh makan apa saja. Orang mewah, kan? Orang berharta, kan? Dia mau apa saja dunia ni dapat. Akhirat kelak susah nak jawab. Susah nak jawab. Satu tanya, dari mana kau dapat? Rupa-rupanya apa yang dia dapat tu semua dia sapu. Yang halal pun dia sapu, yang haram pun dia sapu. Dua-dua. Itu satu hal tak kena dah. Ditanya pula, ke mana engkau habiskan hartamu? Sama juga, tak kira halal haram. Ke masjid bagi juga,
Kau pusat judi pun bagi juga. Sudah. Setiap hari beli nombor ekor. Lagi dahsyat. Kan? Tuan nombor ekor ni kan ada orang ketagih ni. Kan? Nombor ekor ni ada orang ketagih. Ada orang ketagih. Minta maaf cakap. Ada juga yang jaga solat 5 waktu sehari semalam. Yang lagi dahsyat tuan-tuan, jaga lagi tu 5 waktu sehari semalam datang ke masjid. Penampilan jangan cakap, kopiah ni nak pernah tinggal. Rupa-rupanya beli nombor ekor juga. Ada tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Ini berlaku. Elok macam kita orang perempuan bertudung, molek apa semua, jaga sembahyang. Rupa-rupanya dan nombor ekor juga. Siap ada grup lagi. Sekarang nombor ekor tak payah beratur. Tempat-tempat beli STC, TO tu kan, tolong orang, tipu orang tu. Kedai-kedai begini tak sudah banyak. Tapi orang nak beli nombor ekor sekarang ni canggih. Internet. Lepas tu pula nak tahu keputusan pun online je sekarang ni. Kalau dulu orang beli surat kabar kan, kadang-kadang dia beli surat kabar tu, dia tengok bukan daripada depan, dia tengok daripada belakang. Rupa-rupanya nombor tu di belakang. Kan? Itu zaman dulu. Zaman sekarang lagi canggih. Ada orang ketagih ekor ni. Nombor ekor ni? Nombor ekor tu judi. Jenuh tuan-tuan. Satu bila kau terkenal lah nombor tu kan. Hari ni terkenal 10,000. Di mulut keluar juga alhamdulillah tu. Alhamdulillah, syukur dah rezeki juga ni dia bilang. Aduh ya Allah. Jadi dengan itu pun dia buat apa tau? Dia pergi sumbang ke tabung masjid sikit, apa semua. Allahu Rabbi hadar. Jadi bila sebut berkaitan dengan rezeki, sumbernya kena jelas. Bukan hanya pada makan minum, termasuklah pakai apa yang kita pakai, apa yang kita nak sumbangkan, semuanya mesti bersumberkan sumber yang halal. Kerana sumber yang haram adalah tempat kemurkaan Allah Ta'ala, dan tubuh badan yang tumbuh daripada memakan makanan yang haram akan dibakar di dalam api neraka. Dalam hadis Nabi SAW pun menyebut, badan kita ni bila orang kata tumbuh, kita makan benda yang haram, lalu dia membesar dengan benda yang haram daripada tubuh dia itu, Nabi sebut fannaru aulami. Makanya yang lebih aula, yang lebih layak kepada dia adalah neraka. Wa na'udzubillah. Kalau kita lihat keadaan seorang lelaki yang disebutkan hadis di atas, tentu kita akan berkata, orang yang seperti itu, hadis saja pada Nabi SAW sebut, iaitu bagaimana seorang lelaki yang nampak macam dia ni baru balik daripada musafir, rambutnya pun kusut masai, badannya pun berdebu-debu, dan lalu dia menadahkan tangannya ke langit. Okey. Dia kata sini, kalau kita lihat keadaan seorang lelaki yang disebutkan dalam hadis di atas, tentu kita akan berkata, orang yang seperti itu sangat sesuai untuk diberikan simpati dan belas kasihan. Ialah orang-orang minta-minta sedekah ni, pengemis-pengemis ni, adakah pakai necktie? Mana ada. Ataupun pakai blazer. Itu dia minta sedekah. Tak ada. Dia psikologi dia dan gaya dia mesti nampak dia orang susah. Mesti nampak sebagainya dia itu seorang yang susah. Macam tadi dah disebut oleh Nabi SAW. Maka dalam keadaan begitu, wajar diberikan belas kasihan. Wajar diberikan, orang kata, simpati. Nampak keadaan dia yang memang benar-benar dalam kesusahan. Seorang yang di perantauan,
tidak ada sanak saudara, tidak ada handai taulan, dan tidak ada pula tempat untuk mengadu nasib. Keadaan lelaki sungguh ni memang kesian sungguhlah. Ditambah pula tiada tempat kediaman yang memungkinkan ia sedikit mengurus rambutnya yang kusut, dan tidak berpeluang untuk membersihkan badannya yang bermandikan debu. Lalu dia dalam keadaan demikian itu, ia menadahkan tangannya ke langit. Nampak gaya tu memang orang susah sungguhlah. Orang dalam kesusahan. Dia menadah tangan ke langit, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Namun Allah tetap tidak perkenankan seruannya dan tidak mengkabulkan permohonannya. Kalau kita tuan-tuan, bagilah kan. Kesian. Kita pun kalau orang datang minta pun, kita dengar orang sedekah-sedekah ni pun ada adab dia juga. Maknanya kalau kau tak mau bagi, jangan herdi. Tak apalah, beritahu saja tak mau bagi. Kalau kita ada sifat kasihan, bagilah juga walaupun sedikit. Keadaan orang tadi itu digambarkan hadis ni, bila dia minta kepada Allah, Allah kan bersifat apa? Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Pemurahnya Allah Ta'ala ini, siapa minta Allah bagi. Siapa minta Allah bagi. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, tetap Allah bagi tuan-tuan. Kita kalau meminta-minta dengan Allah Ta'ala itu satu ibadat. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin Allah menyukai, dan itu tanda seorang hamba. Jangan menjadi orang yang sombong, minta pun, doa pun tak mau. Jadi keadaan seorang lelaki ini, dia minta pada Allah Ta'ala ketika itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kabulkan dan tidak perkenankan permintaannya. Apakah Allah Ta'ala kejam? Tidak, sama sekali tidak. Apakah Allah Ta'ala memungkiri janji yang telah pun dinyatakannya untuk memperkenankan segala seruan hambanya? Tidak, sama sekali tidak. Apakah Allah Ta'ala enggan memberikan sedikit dari harta benda dunia yang tidak bernilai di sisinya ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si malang ini? Tidak, sama sekali tidak. Tak lain dan tak bukan, nasib yang terlalu malang ini adalah disebabkan dari makanan, minuman, dan pakaian yang diambil daripada harta yang haram. Dia makan makanan yang haram, dia minum daripada sumber yang haram, pakaiannya semua daripada sumber yang haram. Tiba-tiba dia minta kepada Allah Ta'ala. Itu sebabnya doanya tidak diperkenankan. Iktibar paling besar ni tuan-tuan, maknanya benda-benda begini ni, benda rezeki ni, benda yang cukup besar. Sebab kita nak makan, kita nak minum, kita nak pakai. Kalau benda yang haram, susah nak diterima oleh Allah Ta'ala apa yang kita hajati, apa yang kita minta. Itu kita kena bermuhasabah. Kenapa? Tu kadang-kadang kita banyak bermuhasabah. Aku minta kepada ni tapi tak kabul lagi, dimakbulkan lagi. Kena muhasabah lah. Oleh itu, hendaklah kita berhati-hati dalam mencari nafkah kehidupan kita, supaya kita tidak terlibat dengan sumber yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang dapat menjadi penghalang terhadap doa yang dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Soal pekerjaan, kau kerja apa sekalipun, tak kisah. Yang pentingnya halal, rezeki yang halal kita dapat. Itu sangat-sangat penting.
Tak ada guna tuan-tuan duduk di kerusi empuk, kan? Di bawah aircon yang nyaman, di dalam bilik pula, Masya Allah, kan? Berbanding dengan seorang buruh yang bekerja di tengah-tengah panas yang penuh terik, peluh mencurah-curah. Tapi orang yang duduk di kerusi empuk terjebak dengan rasuah, terjebak dengan penipuan, bolehlah dapat harta yang banyak berbanding dengan seorang buruh dengan kata keringatnya, dengan tenaganya dia dapat rezeki yang halal. Itu lebih baik daripada orang yang duduk di kerusi empuk tapi terlibat dengan rasuah, terlibat dengan penipuan. Hadis ini jelas. Hadis ini jelas. Soal rezeki itu banyak ke sikit itu belakang kira. Yang sangat penting dia halal, dan juga bila halal tentu ada keberkatan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini kita kena beringat. Kena beringat sebab hal-hal begini berkaitan perkara besar. Kalau kita bawa satu rezeki yang haram, bawa balik ke rumah, kita pergi suap kepada isteri kita, kita pergi suap kepada anak-anak kita daripada rezeki yang haram. Tuan-tuan, nasib baik jalankan. Orang kata rezeki yang kita bawa tu tidak ada cop jelas haram, kan? Bukan berkata yang bawa makanan ada cop halal tu, kan? Kita yakin tu, kan? Tapi tidak ada apa, tidak nampak apa perkara haram tu apa. Kalau kita dapat duit tu, duit fizikal duit tu, tidak disebut pada di apa. Kalau kita beli, kalau kita dapat rezeki yang haram, ditulis situ duit ni haram. Tidak ada. Tak nampak secara real, bang. Tapi kita tahu sumbernya daripada mana. Kalau haram, hanya yang memainkan peranan adalah iman sahaja. Perkara besar ni, tuan-tuan. Kadang-kadang orang sudah terbiasa makan perkara haram ni, jadi budaya, jadi kebiasaan. Oh ya Allah. Itu kata kadang-kadang Nabi sebut akhir zaman ni, akhir zaman. Rasuah ni sudah bukan dipanggil rasuah. Rasuah bukan sudah dipanggil rasuah. Dalam hadis sebut ar-rashi wal murtashi. Orang yang memberi rasuah dan orang yang memakan rasuah, dua-dua ni kena. Tiada perasuah kalau tiada yang memberi rasuah, betul tak? Tiada orang yang memberi rasuah kalau tiada orang yang minta rasuah. Ini dua-dua kena. Yang minta pun kena, yang bagi pun kena. Ada yang di tengah-tengah. Ada orang tengah. Orang tengah pun kena. Dia yang mengatur. Kan? Ada, tuan-tuan. Masya Allah, ada. Saya pun, dia rasuah ni, dia bukan terjadi hanya sekadar pada yang lain. Semua. Termasuklah orang yang pun dalam agama pun ada juga. Main dengan duit ni, tuan-tuan, dia berhantu. Betul tak? Kalau RM50, RM100, mungkin lagi bahkan tetap teguh lagi iman. Tapi kalau sudah dihulur RM1.000, goyang juga. Kita belum dicuba. Itu baru RM1.000. Kalau dia hulur RM100.000, jangan main-main. Duit ni berhantu. Bolehlah kalau RM100, kalau kata halal. Tapi kalau kata RM1.000, RM10.000, RM100.000 nak halal, susah, kan? Jadi perkara ni perkara besar. Dalam rasuah ni, tuan-tuan, kadang-kadang kita rasuah, sebut rasuah ni peringkat semua jadi.
Dan inilah menjadi perosak sebenarnya, menjadi perosak. Orang yang minta rasuah, orang yang ini pengalaman saya sendirilah. Kita ni buat kerja pada tuan, buat kerja kiblat saja. Tugas saya hanya menentukan kiblat bila mana ada masjid dan surau yang nak dibuat baru. Itu saya punya kerja di Pejabat Mufti di Falak. Pengalaman kita selama beberapa belas tahun berkhidmat ada berlaku. Kita biasalah yang buat kerja kiblat ni tuan-tuan dululah. Kita seluruh Sabah, banding seluruh Sabah ni pergi. Yang buat kerja kiblat satu orang je masa tu. Tiada pengesahan daripada Pejabat Mufti Kemuti sendiri, maka tidak boleh dibuat apa kata bangunan masjid yang surau baru. Satu ketika permohonan memang banyak, tapi nak buatnya satu, nak atur, nak kadang datang, cepat ustaz mau buat ni. Relak kau, kita tunggu queue ni, banyak lagi mohon ni. Kan dia buat satu orang je. Ada satu ketika datang kontraktor ke pejabat. Datang. Dia kata apa? Ustaz, saya punya permohonan ni lama sudah. Saya cek. Betul, saya kata. Dalam 3 minggu ke 4 minggu sebulan lah begitu permohonannya. Tapi saya tunjukkan jadual saya. Ini permohonan orang, ini jadual perjalanan saya. Tuan punya queue, aturan, ni tarikh ini. Tidak puas hati dia. Dia kata, Ustaz dah boleh kasih, coba. Saya satu orangnya buat kerja ni, bukan ramai. Saya kata, sampai satu tahap, tuan-tuan dia sebut apa? Ustaz, kalau Ustaz mau bayaran, saya boleh bayar bah. Ui, naik angin kita terus. Dia kata Ustaz kalau mau bayaran, mau kasih cepat, saya bayar bah. Naik angin kita. Saya kata saya ada marwah, saya ada kerja, dan setiap kerja saya sudah dibayar oleh kerajaan. Jangan kau cuba nak bagi. Keluar. Tegas kita. Tidak ada, ampun, minta maaf. Di tapak pun begitu juga. Kita ada SOP kita. Nak meluluskan. Setiap perkara kita luluskan. Kalau tak betul, saya kata tak betul. Ada sampai kata, Ustaz begini. Tak ada, kalau tak betul. Saya tak boleh sahkan. Dia kalau sampai begitu tuan-tuan, dan pengalaman saya berurusan dengan orang Cina, minta maaf pula, orang Cina dan Muslim. Bila kita bertegas, dia salute kita tu. Dia kata saya tak nampak haji macam begini, dia kata. Ada satu ketika kita sudah tentukan kiblat apa semua, dia punya hotel apa semua. Dia mau bagi sagu hati. Ialah pada hukum tak ada masalah sebenarnya. Bukan kita minta sebelum kerja kita. Bila minta sebagai itu rasuah. Tapi tanda dia berterima kasih itu dia bagi sagu hati. Saya kata saya minta maaf. Kalau sagu hati atas kerja saya sudah dibayar oleh kerajaan. Saya tak mau kata. Tapi pada hukum kalau nak bagi hadiah hibah pun tak ada masalah sebenarnya. Hadiah daripada dia. Tapi saya kata saya minta maaf, saya tak boleh terima. Cukuplah kerajaan bayar dengan saya, itu kerja buat saya. Dia bilang, "Uish, Haji, saya tak pernah jumpa orang begini," dia kata. Bahkan itu tanda terima kasih dia kan. Pada hukum tak ada masalah pun. Tapi saya sudah diajar oleh mufti lama. Dia kata hukum boleh terima, tapi menjaga kesiqahan, menjaga kemuliaan kita kerja pejabat mufti, jaga-jaga dia kata. Itu mufti lama kan, Datuk Ahmad pun tahu, Datuk Ahmad Alawi kan. Itulah. Bila kita jaga tuan-tuan, orang pun respect dengan kita. Kan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Taala sekalian, ni hal-hal ni kalau perkara kecil kita tak jaga, apatah lagi perkara besar. Hari ini di peringkat negara
Sungguh-sungguh cakap, benteras rasuah, benteras rasuah. Kadang-kadang cakap ya, realitinya sama juga. Itu hakikatnya. Mau tidak mau tuan-tuan, kita sendiri, apa sangat kita nak ambil yang tu tidak akan mengkayakan kita. Kompom tak kaya. Kau boleh senang sekejap sajalah, duit ni habis gitu ya. Tapi bila maruah kita mampu dibeli, oh ya Allah, perkara besar. Jangan. Mana-mana pun di posisi kita masih berkhidmat di perkhidmatan awam, di mana-mana pun, sekalipun bukan perkhidmatan awam swasta apa semua, ada setengah orang ni dia suka memberi, tapi memberi itu kena clear. Kalau berkaitan dengan kerja kita, tentu kita tak boleh terima, sebab itu boleh ditakrifkan juga sebagai rasuah. Tapi contohnya kalau sudah habis kerja apa semua, pergi belanja makan, ataupun dia nak bagi ustaz, ini hadiah kata, hukum boleh. Tapi kalau tak terima pun tak ada masalah. Tapi ada setengah orang dia rasa syukur. Ada juga kata ustaz, alhamdulillah ini rasa syukur ni, jadi ini sebagai hadiah, dia kata, dia hadiah. Tak ada masalah. Tapi kita sudah beritahu, kalau kata ni tak payah kata. Kalaupun kata kalau kau mau betul-betul hadiahkan, cari tabung masjid kau bagi situ, lagi manfaat. Tapi ada juga setengah tu kata, ustaz terima ustaz, ambillah. Saya beritahu dengan dia, okey, disaksikan berapa orang, saya terima. Tapi kau kena niat untuk wakaf. Saya akan salurkan kepada mana-mana sekolah ataupun masjid. Bagi. Risau dia tuan, berkaitan dengan kerja ni. Kerja je dah. Kena clear yang ni. Sebab benar-benar haram kita tak mau. Kadang-kadang kita sudah jaga sudah. Tapi orang yang, itulah katakan Nabi sebut rasuah dan memberi rasuah. Pemakan rasuah dan memberi rasuah. Dua-dua apa? Tidak ada